Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Ada orang mengatakan selamat tinggal KJ, selamat bye-bye KJ. KJ sudah tidak ada harapan lagi, dan ada juga kata KJ nak pergi kemana lagi. Dan memang kata mereka KJ memang tidak akan bertanding dalam PRU atau PRN. Ini semua apabila seorang pemimpin daripada Bersatu telah mengingatkan bahawa sudah masanya untuk bersatu, perlu move on. Tajuk ini dipetik daripada Sabuddin Hussein. Bersatu, jangan buang masa lagi fikir tentang KJ. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu berkata, persoalan sama ada bekas pemimpin UMNO Khairi Jamaluddin akan menyertai parti itu atau sebaliknya tidak lagi perlu difikirkan. Beliau berkata banyak perkara lain yang perlu diberi perhatian berbanding hanya tentang seorang pemimpin politik kerana mereka datang dan pergi, kata beliau lagi. Apa pendapat anda? Adakah anda juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Faizal Azumu ini? Bahawa apa yang perlu dibuat oleh parti Bersatu ialah mereka tidak perlu memikirkan lagi, jangan lagi buang masa fikir tentang KJ. Beliau berkata banyak perkara yang perlu difikirkan, yang perlu diberi perhatian, yang lebih penting daripada seorang pemimpin politik kerana mereka datang dan pergi. Saya harap kita tak perlu terlalu fikir tentang seorang pemimpin, tapi perlu bimbang keadaan kos sara hidup rakyat begitu tinggi dan sebagainya yang perlu diberikan keutamaan, kata Faizal Azumu lagi. Saya tak tahu bijak bila Faizal Azumu ni begitu bijaksana sekali. Pemimpin politik datang dan pergi, kita semua sepatutnya beri fokus untuk pelihara rakyat berbanding memikirkan di mana seseorang nak bertanding, kata beliau lagi. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar di Bilik Gerakan PN Negeri Sembilan di Seremban, menjawab persoalan tentang kedudukan bekas ahli parlimen Rembau itu dalam Bersatu. Faizal bagaimanapun berkata, beliau menghargai pemimpin seperti Khairi yang mengutamakan rakyat berbanding kedudukan politiknya. Saya lihat beliau sebagai seorang tokoh pemimpin yang sanggup bekerja untuk rakyat dan negara dalam apa jua kapasiti. Itu jauh lebih penting, katanya lagi. Dilaporkan sebelum ini bahawa Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin enggan mengulas lagi mengenai tawaran kepada Khairi Jamaluddin untuk menyertai Bersatu. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional berkata Khairi sudah menjelaskan mengenai tawaran itu di podcast Keluar Sekejap. Dalam episod terbaru Keluar Sekejap pada Rabu, Khairi berkata beliau memohon masa tambahan untuk memikirkan tawaran menyertai Bersatu yang dibuat Muhyiddin bulan lepas. Jadi saya tertarik apabila tindakan bijaksana daripada Faizal Azumu atau Peja ini amat baik sekali apabila beliau kata banyak perkara lain lagi yang perlu diberi perhatian yang lebih besar, lebih penting berbanding hanya tentang seorang pemimpin politik kerana mereka datang dan pergi. Jadi memang betul lah seperti yang dikatakan Peja itu, tak perlu fikir lagi tentang KJ mau menyertai Bersatu atau tidak. Dan Peja juga berkata, saya harap kita tidak perlu terlalu berfikir tentang seorang pemimpin, tapi perlu bimbang tentang kos sara hidup rakyat yang begitu tinggi dan sebagainya yang perlu diberikan keutamaan, katanya. Pemimpin politik datang dan pergi, kita semua sepatutnya memberi fokus kepada pelihara rakyat berbanding memikirkan di mana seseorang nak bertanding, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Sehari selepas pilihan raya atau kempen bermula, Selangor dah bubar, Kelantan juga dah bubar. Tiba-tiba tersebar satu kenyataan keratan luar biasa yang menulis tentang 3 amanat buat pejuang Islam. Tetapi ianya telah dinafikan oleh PAS. PAS telah menafikan bahawa Hadi mengeluarkan amanat halalkan fitnah, bunuh. Wah, ini satu perkara yang harus tidak terjadi di Malaysia. Tidak boleh berlaku langsung di Malaysia. Berita ini saya petik daripada Malaysia Kini dan saya akan bacakan secara terang dan bulat kepada anda tanpa saya tokok tambah.
Tidak pernah Abdul Hadi Awang mengeluarkan kenyataan berbaur ganas sebagai amanah untuk para ahli PAS, kata juru cakap parti itu hari ini. Kenyataan ringkas itu dibuat ekoran tersebarnya poster mendakwa Presiden PAS terbabit kononnya menghalalkan 3 perbuatan yang bercanggah dengan agama, yaitu memfitnah, memutuskan persaudaraan, dan membunuh. Bercakap kepada Malaysia Kini, Setiausaha Akbar Abdul Hadi, Abdul Malik Abdul Razak memberitahu kenyataan tersebut adalah tidak benar. Harap maklum bahawa poster yang disebarkan itu adalah fitnah dan palsu. Tuan Guru Abdul Hadi tidak pernah mengeluarkan amanat tersebut, katanya. Terdahulu, tular tangkap layar yang mendakwa kononnya Abdul Hadi memberikan 3 amanat kepada pejuang Islam. Poster itu turut dikaitkan dengan nama adun kubu gajah di Perak, Khalil Yahya. Khalil beberapa hari lalu terbabit menyebarkan dakwaan kononnya ahli Parlimen Seputih Teresa Cook dilantik menjadi pengerusi Felda bagi menggantikan pemimpin UMNO Idris Jusso. Khalil sudah mengakui kesilapan tersebut dan meminta maaf. Pihak adun PAS itu juga mendakwa hantaran berkenan bukan dibuat oleh Khalil sendiri, sebaliknya dilakukan penyelenggara akaun Facebook-nya. Untuk rekod, Abdul Hadi bukanlah asing dengan amanat dalam langkah politik PAS. Pada awal 1980-an, kenyataan dibuatnya dalam ceramah semasa mengkritik UMNO BN menjadi terkenal selama bertahun-tahun. Kata-kata ucapan disebut Abdul Hadi di Banggul Peradong, Kuala Terengganu pada April 1981 itu kemudian dikenali sebagai amanat Haji Hadi. Saudara-saudara sekalian, saya berharap apa yang telah dinafikan oleh PAS ini benar-benar berlaku kepada benar-benar berlaku dan tidak benar. Saya berharap macam manapun kita berkempen, janganlah menyentuh 3R seperti yang telah dinasihati oleh PDRM. Karena 3R itu adalah sangat sensitif, yaitu bangsa, agama, dan juga raja-raja. Tidaklah berbaloi. Sekiranya Anda mungkin menang dalam pilihan raya itu, tetapi keharmonian Malaysia terjejas. Apalah gunanya Anda menjadi ahli parlimen? Apalah gunanya Anda menjadi ahli Dewan Undangan Negeri? Apalah gunanya Anda menjadi kerajaan di dalam sesebuah negeri maupun kerajaan di negara Malaysia ini kalau sudah nasi menjadi bubur sehingga ketentraman keharmonian Malaysia tergadai? Berlaku kekacauan di sana-sini, berlaku ketidakstabilan ataupun berlaku ketakutan di sana-sini, tak amat-amat tidak berbaloi. Janganlah kita sampai terjadi yang dipanggil nasi sudah menjadi bubur, barulah kita terengada. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Nudity Channel. Isu yang hangat pada petang ini daripada media sosial ialah apabila seorang pemimpin DAP iaitu Tony Pua menulis dan menggelar Barisan Nasional sebagai pakatan yang korup dan menyatakan bahawa beliau kata harap PH bentuk kerajaan sendiri. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, ada 2 perkara isu pokok dalam ulasan kali ini. Pertama, siapa liability dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim pada waktu ini? Adakah DAP ataupun UMNO Barisan Nasional itu sendiri? Sebelum Anda memberikan apa-apa ulasan, Anda jawab dulu 2 persoalan ini. Siapa liability di dalam kerajaan perpaduan ini? Adakah DAP ataupun UMNO Barisan Nasional? Jika Anda dapat menjawab 2 persoalan mudah itu, Anda akan ikuti dan Anda akan dapat mengulas politik dengan lebih baik. Kita akan berfikiran matang dan kita akan berfikiran terbuka. Walau bagaimanapun, tindakan Tony Pua mengecam ataupun menyelar Barisan Nasional dengan menggelar
Barisan Nasional sebagai pakatan yang korup dan beliau berharap untuk PH bentuk kerajaan sendiri adalah satu komen yang amat-amat sensitif dan amat-amat melukakan UMNO dan Barisan Nasional yang mana pada ketika ini berada dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Sehingga pada waktu ini timbul pelbagai persoalan besar yang berkait dengan perkembangan terkini Tony Pua menggelar BN Pakatan Korup tersebut. Ada beberapa pemimpin daripada UMNO yang paling lantang, iaitu Ashraf Wadi Dusuki dan beberapa pemimpin yang lain mendesak DAP jangan mencalonkan Tony Pua dalam PRN. Ada juga yang mendesak MCA atau MIC kalau saya tak silap telah pun mendesak DAP kalau berani, kata mereka, ambil hukuman yang paling setimpal dan berat terhadap Tony Pua. Dan mereka tidak keberatan untuk mencadangkan DAP memecat Tony Pua daripada kerajaan ataupun daripada parti tersebut. Walaupun Anthony Loke telah menyatakan bahawa kenyataan daripada Tony Pua itu tidak mewakili DAP, namun telah menimbulkan pelbagai persoalan besar dan lebih memanaskan lagi dunia politik Malaysia dikala kempen pilihan raya sudah bermula pada hari ini. Dan salah seorang yang lantang bercakap, iaitu Isham Jalil, juga mengatakan bahawa BN sedia untuk jadi pembangkang, DAP boleh tinggalkan UMNO. Saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi persoalan kita ialah apabila Isham Jalil mengatakan perkara tersebut, iaitu BN sedia jadi pembangkang, DAP boleh tinggalkan UMNO. Kita pun tahu DAP dan UMNO sebenarnya tak pernah bersepakat sebelum ini, sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan. Tetapi oleh kerana titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, maka terbentuklah kerajaan yang menggabungkan seteru politik utama di Malaysia ini. Isham Jalil, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, mengatakan bahawa Tony Pua yang menggelar Barisan Nasional sebagai pakatan yang korup harus dibidas. Menurutnya, Tony Pua disarankan untuk memberi cadangan kepada pemimpin parti DAP supaya meninggalkan UMNO daripada kerajaan perpaduan sekiranya parti itu dilihat terlalu korup. Menjadi persoalan kita ialah kalau DAP meninggalkan kerajaan perpaduan ini, saya yakin kerajaan perpaduan ini akan tumbang. Kerana banyak kerusi dipegang sebenarnya oleh DAP berbanding UMNO. Tetapi kalau UMNO yang tinggalkan kerajaan perpaduan, tidak ada kesan langsung kepada kerajaan perpaduan ini. Meskipun kalaupun pemimpin-pemimpin UMNO, Barisan Nasional, mendesak Zahid Hamidi supaya tarik sokongan ataupun tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim keluar daripada kerajaan perpaduan dan menyertai mana-mana gabungan ataupun berdiri sebagai pembangkang seperti yang dikatakan oleh Isham Jalil ini, maka tidak akan ada apa-apa kesan kepada kerajaan perpaduan. Dan mungkin seperti ulasan awal saya tadi, liability besar kepada Anwar Ibrahim sebenarnya sudah hilang. Karena kita perlu tahu, sebenarnya pada hemat dan jawapan saya, DAP pun boleh menjadi liability kepada kerajaan perpaduan, tetapi UMNO dan Barisan Nasional pun boleh menjadi liability kepada kerajaan perpaduan. Tanpa Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan pun sebenarnya Anwar Ibrahim masih lagi boleh jadi Perdana Menteri. Oleh sebab itu, apabila Isham Jalil menyatakan keberanian, kelantangan beliau menyatakan bahawa mereka sedia menjadi pembangkang, pada pendapat saya itu satu tindakan yang terburu-buru. Kerana untuk menjadi pembangkang adalah amat terlampau susah. UMNO hanya mampu menjadi pembangkang sewaktu sebelum langkah Sheraton selama 22 bulan saja. Tetapi sudah tidak tahan, sudah tak tahan lagi sehingga turut terlibat di dalam langkah Sheraton dalam membentuk kerajaan campuran Perikatan Nasional BN sewaktu langkah Sheraton. Jadi saya fikir sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Isham Jalil ini lebih kepada mengikut emosi. Kerana kalau benar Barisan Nasional dan UMNO menjadi pembangkang, pasti sesuatu yang lebih teruk akan mereka alami. Silap sedikit,
UMNO, Barisan Nasional, akan menghadapi masalah paling besar yang tak pernah mereka lalui sebelum ini. Dan seperti penganalisis politik kata, dan juga ada beberapa ahli politik mengatakan, kalau UMNO jadi pembangkang, UMNO akan terkubur dan selama-lamanya menuju alam barzakh, kata mereka. Jadi itu sebabnya saya mengatakan bahwa tindakan Tony Pua membuat pernyataan seperti itu sebenarnya sudah lama beliau lakukan, bukan pada waktu ini. Sudah lama DAP sebenarnya terbiasa. Sudah lama DAP menggunakan naratif seperti itu. Sejak sebelum lagi mereka membentuk kerajaan dahulu, sudah mereka gunakan naratif cerita seperti itu, yaitu Barisan Nasional Pakatan Korup. Tetapi oleh kerana membentuk kerajaan, maka mereka harus menjaga buah mulut mereka, mesti menjaga hati mereka, mesti menjaga mulut mereka, kerana sekarang ini mereka bersama dalam satu pasukan. Jadi kalau mau persalahkan Tony Pua, sebenarnya tidaklah terlalu adil, kerana Tony Pua sudah terbiasa dengan tindakan DAP dulu, memang mengambil pendekatan naratif seperti itu. Dan adakah, ini soalan saya yang terakhir kepada Anda, adakah apa yang dikatakan oleh Tony Pua itu salah? Kalau kamu tahu dan kamu ada jawaban kepada persoalan itu, sila tinggalkan komen kamu. Mungkin Anda komen Anda berkaitan dengan naratif itu. Benarkah apa yang dikatakan oleh Tony Pua itu atau ianya bohong? Tinggalkan komen Anda. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen. Kita jumpa lagi. Bye-bye.